untuk menghadiri live hari ini dengan rancangan khas. Dengan ini saya menjemputkan Encik Arul Raj dari Jabatan Sumber Manusia dengan memulakan tajuk Peranan Perjanjian Kolektif dalam membentuk terma dan syarat perkhidmatan. Dipersilakan Encik. Salam sejahtera kepada semua. Terima kasih untuk rancangan ini kerana memberi peluang untuk saya menghadiri sini. Saya Arul Raj Palanisamy dari Jabatan Sumber Manusia dan bertugas sebagai pengurus sumber manusia. Baik Encik, mari mengenalkan tentang peruntukan mengenai terma dan syarat perkhidmatan 1955, iaitu terma dan syarat pekerjaan di bawah Akta Kerja 1955. Baik Haji tanya tentang terma syarat dan pekerjaan di bawah Akta Kerja 1955. Okey. Akta ini tidak didefinisikan istilah terma dan syarat perkhidmatan. Tetapi Akta Kerja 1955 telah menyediakan peruntukan asas dan minima berkenaan dengan terma dan syarat perkhidmatan. Ia diliputi perkara-perkara mengenai gaji, waktu rehat, cuti umum, faedah cuti dan faedah penamatan. Dan terma ini juga disebutkan adalah paling penting kerana ia akan menjadi bahan rujukan kepada perjanjian kolektif. Contohnya, kita boleh tengok kepada syarat dan terma perkhidmatan seperti terkandung dalam Akta Kerja, iaitu gaji. Akta Kerja telah memberikan beberapa peruntukan mengenai gaji, iaitu tempoh gaji patut dibayar dengan masa bayaran yang betul dan juga perlu sediakan pendahuluan kepada gaji dan potongan gaji. Selain itu, kita boleh juga tengok kepada waktu kerja. Kalau dalam peruntukan dalam Akta Kerja, ia mengenai tempoh masa kerja di bawah kontrak perkhidmatan dan juga keadaan di mana pekerja dibenarkan bekerja melebihi tempoh masa kerja tersebut, kerja lebih masa dan had-had kerja lebih masa serta bayaran untuk kerja lebih masa. Seterusnya kita juga boleh tengok kepada hari rehat. Hari rehat iaitu off day. So, pekerja berhak untuk mendapatkan satu hari rehat dalam seminggu. Manakala pekerja shift pula hanya layak untuk hari rehat setelah bekerja selama sekurangnya 30 jam. Selain itu, Akta Kerja juga mempunyai peruntukan tentang larangan bekerja pada hari rehat kecuali dalam keadaan yang dibenarkan dalam akta. Okey aja, kita tengok kepada cuti umum pula ya. Di bawah Akta Kerja, majikan diwajibkan memberi 10 hari cuti berbayar dalam setahun kepada setiap pekerja. Dan juga pekerja juga berhak mendapatkan hari pekerja yang berikut sebagai ganti bagi mana-mana hari cuti umum yang jauh pada hari rehat. Kita tengok kepada faedah cuti pula. Akta Kerja memperuntukkan 3 jenis faedah dalam bentuk cuti dan cuti tahunan, cuti sakit dan cuti persalinan. Cuti tahunan seseorang pekerja adalah tergantung kepada tempoh perkhidmatan. Cuti sakit pekerja juga bergantung kepada tempoh perkhidmatan dan cuti tersebut tidak boleh melebihi 60 hari untuk 1 tahun kalender. Bagi pekerja wanita pula, mereka berhak untuk mendapatkan cuti bersalin berbayar untuk tempoh 6 bulan untuk setiap kali bersalin. Faedah cuti bersalin dihadkan kepada 5 orang anak yang masih hidup sahaja. Bagi pekerja yang tidak layak untuk cuti bersalin, mereka boleh bekerja sekiranya disahkan faedah penamatan. Akta Kerja turut menyediakan pelbagai faedah untuk penamatan dan pemberhentian pekerja. Peraturan pekerjaan iaitu faedah-faedah penamatan dan pemberhentian 1980 telah digubal di bawah Akta Kerja 1955 berkenaan langgungan terhadap majikan untuk membayar faedah penamatan perhentian sekiranya pekerja itu ditamatkan kontrak perkhidmatan diberhentikan. Okey Encik, para penonton ingin mendapat tahu tentang definisi tentang perjanjian kolektif.
Selain itu, pihak-pihak kepada perjanjian kolektif, termah-termah perjanjian kolektif dan format-format perjanjian kolektif dan juga perakuan perjanjian kolektif. Selain itu, tafsiran dan variasi perjanjian kolektif dan juga perjanjian kolektif yang ditindakpatuhi. Yang paling penting adalah kesan perjanjian kolektif dan juga matlamat dalam perundingan kolektif. Selain itu, para penonton juga ingin mengetahui tentang keadaan semasa perundingan kolektif yang berkesan. Seterusnya, mereka juga bertanyakan syarat-syarat untuk mengadakan perundingan kolektif dan juga kesimpulan tentang perundingan kolektif. Baik, Cik. Bagi Cik, apakah itu perundingan kolektif dengannya kesan, terma dan sebagainya? Bagi yang kita ni kurang faham, bagi Encik biar menjelaskan tentang perundingan kolektif, Encik. Baik, Encik. Definisi perjanjian kolektif. Sesuatu yang baik. Terma perjanjian kolektif bermaksud semua perjanjian bertulisan berkenaan dengan keadaan pekerjaan dan syarat pekerjaan yang diteruskan antara majikan, sekumpulan majikan, satu atau lebih majikan atau satu atau lebih kesatuan sekerja majikan di satu pihak dengan satu atau lebih perwakilan pekerja yang dilatih atau beri kuasa menurut Undang-Undang Kebangsaan dan Peraturan. Manakala Seksyen 2 Akta Perhubungan Perindustrian 1967 mentafsirkan perjanjian kolektif sebagai perjanjian bertulis yang dicapai antara majikan atau kesatuan sekerja majikan-majikan di satu pihak dengan kesatuan sekerja pekerja-pekerja di bawah pihak yang lain yang berhubung dengan syarat-syarat dan peraturan pekerjaan dan pekerja-pekerja atau berhubung dengan hubungan antara pihak-pihak tersebut. Perjanjian kolektif. Seseorang pekerja tidak boleh secara persorangan membuat perjanjian kolektif dengan majikannya. Begitu juga jika pekerja itu membentuk sekumpulan untuk membuat perjanjian kolektif dengan majikan. Satu perjanjian kolektif hanya boleh dibuat antara satu kesatuan pekerja sahaja dan majikan atau kesatuan sekerja majikan. Kesatuan sekerja mesti merupakan yang ditubuhkan dan daftar menurut undang-undang. Seperti Akta Kesatuan Sekerja 1999 mentafsirkan kesatuan sekerja sebagai pertubuhan atau gabungan orang-orang kerja atau majikan di mana tempat kerja ialah Malaysia Barat, Sabah dan Sarawak, atau majikan-majikan yang mengambil kerja orang-orang di Malaysia Barat, Sabah atau Sarawak dalam trade pekerjaan atau industri yang tertentu atau serupa, sama ada secara sementara atau tetap bertujuan. Contohnya, mengalahkan perhubungan perindustrian, membaiki syarat-syarat pekerjaan, status ekonomi sosial atau meningkatkan produktiviti. Yang seterusnya seperti peraturan perhubungan antara pekerja sesama pekerja dan majikan sesama majikan. Okey, Cik. Kita pergi kepada tema-tema perjanjian kolektif. Baik. Ia adalah satu cadangan atau draft kepada perundingan kolektif telah dipersetujui oleh majikan sama ada setelah melalui pendamai atau mahkamah dengan perjanjian kolektif. Suatu perjanjian kolektif hendaklah mematuhi Seksyen 14(2), iaitu memperuntukkan bahawa satu perjanjian kolektif hendaklah memperuntukkan tema-tema perjanjian dan hendaklah di mana-mana yang berkenaan. Contoh, menamakan pihak-pihak dalam perjanjian itu, menyatakan tempoh kuat kuasa yang tidak boleh kurang daripada 3 tahun dari tarikh berkuat kuasa perjanjian, menetapkan prosedur mengubah suai dan menamatkan. Selain itu, melainkan jika wujud jentera yang ditubuhkan menerusi peruntukan perjanjian antara pihak-pihak terlibat bagi menyelesaikan pertikaian itu, menetapkan prosedur bagi menyelaraskan apa-apa persoalan yang mungkin timbul berkaitan dengan pelaksanaan atau pentafsiran perjanjian. Baik, J tanya tentang
format perjanjian kolektif. Okey. Bagi saya bagi explain kamu lah. Okey. Kalau kita tengok kepada format perjanjian kolektif, ia adalah satu memutuskan, iaitu satu format yang memutuskan yang patut diikuti untuk setiap perjanjian kolektif melalui kes Malayan Commercial Bank Association Clan National Union of Bank Employees. Format ini mengandungi 3 bahagian, iaitu bahagian 1 berkenaan dengan keperluan statut seperti yang termaktub dalam Seksyen 14, dan bahagian 2 mengenai perhubungan antara majikan dengan kesatuan sekerja-pekerja. Manakala bahagian 3 meliputi terma dan syarat perkhidmatan. Ia adalah paling penting untuk menentukan terma dan syarat perkhidmatan pekerja. Kesatuan pekerja memainkan peranan besar untuk memasukkan sebanyak mungkin syarat dan terma pekerjaan yang penting. Syarat dan terma tersebut biasanya dinyatakan dalam jelas dan tepat supaya tidak timbul ketentukan kelak. Okey, baik. Seperti tadi RJ tanya dengan saya, terma dan perakuan. Okey. Salinan perjanjian kolektif ataupun copy of perjanjian kolektif. Okey. Ia telah ditandatangani, perlulah diserahkan kepada pendaftar dalam masa 1 bulan dari tarikh perjanjian itu dibuat, dan pendaftar adalah mendapatkan perakuan atau pengiktirafan daripada mahkamah. Menurut Seksyen 16(2), mahkamah mempunyai budi bicara untuk memberi perakuan, dan seksyen ini juga memperuntukkan bahawa mahkamah boleh atas budi bicara dengan memberi perakuan terhadap perjanjian kolektif yang diserahkan di bawah subseksyen jika ia berdapat bahawa perjanjian itu tidak mematuhi seksyen ini. Okey, seterusnya kita tengok kepada satu tajuk yang penting bagi saya lah dalam perjanjian kolektif ni. Ia adalah paling penting bagi saya, iaitu tafsiran dan variasi perjanjian kolektif. Dan soalan ni sering ditanyakan oleh pelbagai masyarakat di sekeliling kita. Okey, apakah itu? Ia adalah tafsiran bagi perjanjian kolektif, boleh dirujuk kepada mahkamah oleh mana-mana pihak yang terikat oleh perjanjian itu. Pihak-pihak tersebut akan diberi peluang yang menusabah untuk didengar. Menurut Seksyen 33, mahkamah mempunyai kuasa untuk mengubah apa-apa terma dalam perjanjian itu bagi memaksudkan untuk menghindarkan ketidaktentuan. Seksyen ini juga memperuntukkan apabila mahkamah boleh membuat permohonan oleh mana-mana pihak melalui perintah mengubah apa-apa terma sesuatu award atau perjanjian jika difikirkan patut untuk membuat demikian bagi maksud hanya untuk menghindarkan ketidaktentuan. Okey. Ini adalah topik yang selalu didengar ataupun boleh tengok dalam berita saja, iaitu perjanjian kolektif yang tidak dipatuhi, perjanjian kolektif yang tidak sah. Apakah kesan perjanjian kolektif? Lagi, apakah matlamat dalam perundingan kolektif? So, sekarang saya mulakan perjanjian kolektif yang tidak dipatuhi ataupun tidak sah, iaitu kesatuan sekerja atau pihak-pihak yang terlibat oleh perjanjian kolektif berhak untuk membuat aduan kepada mahkamah sekiranya perjanjian kolektif tidak dipatuhi. Peruntukan Seksyen 56(1) menyebut apa-apa aduan bahawa di mana-mana syarat dalam mana-mana award atau perjanjian kolektif yang telah diakui oleh mahkamah tidak dipatuhi boleh diadukan kepada mahkamah secara bertulis oleh mana-mana kesatuan sekerja. Okey, seterusnya kita tengok pada kesan perjanjian kolektif. Okey.
kesan perjanjian kolektif. Okay. Kalau kita nak tengok kepada kesan dulu, sebelum kita nak tengok kepada kesan, kita tengok kepada section, iaitu section 17 kurangan 1 memperuntukkan bahawa perjanjian kolektif yang telah diberi perakuan oleh mahkamah hendaklah disifatkan sebagai satu awal atau mengikat pihak-pihak dalam perjanjian, termasuk mana-mana kes apabila satu pihak itu adalah kesatuan sekerja majikan ahli kesatuan sekerja yang perjanjian itu berkaitan dan berganti pemegang serah hak untuk menerima pindahan mereka dan pekerja yang bekerja atau kemudiannya diambil bekerja dalam pengusahaan atau sebahagian daripada pengusahaan yang mana perjanjian itu berkaitan. Okey, selain itu, perjanjian ini hendaklah menjadi syarat tersirat kontrak perkhidmatan antara pekerja-pekerja dengan majikan bagi tempoh berkuat kuasa. Semua kadar upah atau syarat pekerjaan dalam perjanjian kolektif juga hendaklah dipatuhi, melainkan perjanjian ini dipindah oleh perjanjian kemudian atau oleh keputusan mahkamah. Okey, mari kita tengok kepada matlamat dalam perundingan kolektif aja. Okey. Sorry. Ia terbagi kepada 3, iaitu matlamat buruh, matlamat pengurusan, matlamat orang awam. Okey. Kita start daripada matlamat buruh. Okey. Ia adalah satu kesatuan perlulah mempunyai matlamat dalam membuat perundingan tersebut. Kalau kita nak melihat perundingan ini memenuhi matlamat setiap buruh, kita boleh mengambil cara dengan melihat jumlah gaji buruh, kelebihan dalam keselamatan pekerja. Kepuasan dalam pekerja juga merupakan satu matlamat buruh membuat satu rundingan kolektif. Okey. Dengan kita situasi ini, kita seterusnya kita pergi kepada matlamat pengurusan. Okey, matlamat pengurusan adalah untuk mengambil kira tentang kesan kos buruh dalam melakukan perundingan kolektif, produktiviti dalam keuntungan yang diperolehi, kuantiti ataupun kualiti sebuah produk dan prestasi dalam pekerjaan. Seterusnya, matlamat orang awam. Bagi matlamat orang awam adalah untuk mengenal pasti matlamat perundingan kolektif untuk orang ramai dan kerajaan mengalami sukaran untuk bertugas. Okey, Ajay, kita pergi pula kepada keadaan semasa perundingan kolektif yang berkesan. Apa itu? Okey. Ia adalah satu keadaan yang diperlukan untuk melakukan perundingan kolektif dan terus berfungsi sebagai satu institusi yang berkesan dalam mengawal hubungan antara majikan dan pekerja. Kita dapat melihat dia diterima oleh masyarakat umum bagi syarat yang telah diwujudkan perlu memastikan dalam perundingan kolektif tersebut dapat memberi kesan. Okey je, kita pula tengok kepada syarat-syarat untuk mengadakan perundingan kolektif. Okey. Ia adalah mempunyai syarat yang terkandung ditentukan oleh Akta Omongan Industri 1967. Mana-mana hal yang mengenai pengurusan prerogatif tidak dibenarkan untuk dibincangkan dalam satu rundingan. Salah satunya, mengadakan satu perundingan perlulah mempunyai sebab dan kenapa. Dalam melaksanakan satu perundingan, hendaklah mempenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam melakukan perundingan kolektif. Okey. Seterusnya kita tengok kepada kita dengan akhirnya bersimpulkan apakah itu perundingan kolektif. Okey. Perundingan kolektif ini memang penting ataupun peranannya memang penting dalam membentuk terma dan syarat pekerjaan yang paling memuaskan. Perundingan dapat mengelakkan suatu pekerjaan ditindas oleh majikan yang berlaku dari era zaman kolonial. Dan juga ia mampu menjadi penawar kepada sifat ketamakan yang wujud dalam sesuatu organisasi. Dan sekian, terima kasih kepada Haji dan juga rancangan khas ini.